Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, ini adalah keputusan terkini kes rasuah yang melibatkan salah satu kepimpinan tertinggi di dalam UMNO Barisan Nasional ataupun kepimpinan tertinggi di dalam politik di negeri Sabah. Saudara-saudara yang saya hormati, keputusan terkini, Mahkamah benar bung isteri tangguh bicara bela diri kes rasuah. Mahkamah Session membenarkan permohonan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Aizat Abdul Samad bagi menggantung prosiding pembelaan mereka terhadap 3 pertuduhan rasuah berjumlah RM2.8 juta. Artikel bertarik pada April 9, 2025. Saudara-saudara, andai katalah Bung Mokhtar terlibat dan juga didapati bersalah, kalaulah, adakah dengan ini beliau akan dipecat sebagai Ketua Perhubungan UMNO Sabah? Adakah beliau tidak lagi layak untuk menjadi ahli parlimen? Ataupun mungkin beliau tidak lagi akan bersama-sama dalam UMNO? Nah, saudara-saudara, apatah lagi kalau beliau nak jadi calon Ketua Menteri Sabah. Tahun ini, 2025, akan ada pilihan raya negeri Sabah. Jadi, mungkinkah perkara ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan buruk terhadap Bung Mokhtar? Adakah dengan ini, Bung Mokhtar tidak ada harapan untuk menumbangkan HJJ? Nah, itu hanya menjadi pertanyaan. Hakim Rosli Ahmad memutuskan demikian selepas Peguam M. Atimulan memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak membantah permohonan itu. Sehingga permohonan semakan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang memerintahkan pasangan terbabit membela diri atas pertuduhan berkenaan diputuskan. Kedua-dua pihak telah memasukkan hujahan. Namun kami dimaklumkan oleh pihak pendakwaan bahawa mereka tidak membantah permohonan penggantungan prosiding tersebut, kata Atimulan yang mengendalikan kes pasangan itu bersama Peguam Datuk Seri K. Kumarandran. Jadi inilah persoalannya kalaulah Bung Mokhtar dan isterinya terlibat dengan rasuah ini. 3 pertuduhan rasuah berjumlah RM2.8 juta. Jumlahnya bukan sedikit, geng. Jadi kalau perkara ini benar, Bung Mokhtar dan isteri didapati bersalah, apa yang akan berlaku seterusnya? Adakah mereka akan ditangkap? Adakah Bung Mokhtar tidak lagi relevan di dalam politik di negeri Sabah ataupun di seluruh Malaysia? Itu hanya menjadi pertanyaan dan persoalan. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, setelah satu dunia gempar, bukan saja satu Malaysia gempar, berkaitan dengan pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang melibatkan isu tarif. Akhirnya, mana-mana Perdana Menteri di sesebuah negara, Presiden kah, Perdana Menteri kah, pasti akan mengambil tindakan ataupun membuat pengumuman, membuat kenyataan bagi dapat menjelaskan ataupun supaya rakyat yang dijaga, contohnya di Malaysia, Anwar Ibrahim akan membuat pengumuman yang boleh membuat rakyat Malaysia dalam keadaan yang tidak terlalu syok. Nah, ini kenyataan Anwar bagi saya pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya kepimpinan pembangkang. Isu tarif timbal balas AS, Malaysia komited cari penyelesaian, kata Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan komited sepenuhnya mencari penyelesaian terbaik bagi memelihara dan memastikan akses pasaran tidak terjejas. Selain terus menarik pelaburan asing dan menyokong kesejahteraan pekerja serta perniagaan di Malaysia. Perdana Menteri mengakui kerajaan memahami kebimbangan, kerisauan dan kesulitan yang dihadapi pekerja
pengeluar dan perniagaan dalam sesetengah sektor, susulan tarif timbal balik sebanyak 24% dikenakan Amerika Syarikat ke atas negara ini. Kami menegaskan tekad untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan cabaran ini. Jangan salah faham. Kami memandang isu tarif ini dengan serius, katanya menerusi hantaran video mengulas tarif ES. Anwar yang juga memberi jaminan bahwa Malaysia tidak akan mengalami kemelesetan buat masa ini, meskipun pelaksanaan tarif oleh ES memandangkan ekonomi negara kekal berdaya tahan. Kalau dah ekonomi negara kekal berdaya tahan, kenapa masih ada puak-puak? Masih ada geng-geng di luar sana yang mahu Anwar jatuh, yang cuba untuk jatuhkan Anwar. Sedangkan Anwar berusaha untuk mengekalkan kestabilan ekonomi negara. Bagi saya ini pasti satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim. PM juga menegaskan Malaysia tidak akan memperkenalkan tarif balas terhadap ES. Jika tarif 24% dilaksanakan, dari perspektif ekonomi, unjuran pertumbuhan KDNK 2025 sebanyak 4,5 hingga 5,5% perlu disemak semula. Bagaimanapun buat masa ini, saya beri jaminan bahwa kerajaan tidak menjangkakan kemelesetan di Malaysia. Bagi saya saudara-saudara, ini satu pengumuman kerajaan, pengumuman Anwar yang pasti dinantikan rakyat Malaysia, dan ini mungkin menunjukkan Anwar Ibrahim perlu sekali lagi menang pada PRU16 supaya lebih banyak lagi berita gembira berkaitan dengan ekonomi di Malaysia. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu kejutan buruk untuk PN, untuk pengikut Muhyiddin Yassin. Mungkin sebelum ini kita pernah mendengar bersatu diharamkan untuk menyertai kerajaan. Muhyiddin dilarang untuk menjadi PM lagi. Nah, bahkan ada gesaan kepada Muhyiddin untuk meletak jawatan. Banyaklah serangan yang diterima Muhyiddin. Lebih lagi, beliau kini berhadapan dengan kes mahkamah terpalit dengan rasuah. Nah, jangan cakaplah banyak tentang kes mahkamah. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, saya telah menerima satu lagi komen. Ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Komen ini berkata, Muhyiddin, boleh tolong bayar 1 bilion. Saya pun tertanya-tanyalah terhadap komen ini. 1 bilion ini duit apa? Muhyiddin hutang dengan dia kah? Ataupun 1 bilion ini duit curi kah? Duit sakau kah? Duit rasuah? Saya pun tak tahulah. Tapi komen ini berkata, Muhyiddin, boleh tolong bayar 1 bilion, katanya, melalui salah satu subscriber ataupun mungkin viewers di dalam channel ini. Berkata Muhyiddin perlu membayar 1 bilion. Apa kena mengena 1 bilion ini dengan Muhyiddin Yassin? Kalau nak cakap berkaitan dengan kes rasuah yang melibatkan nama Muhyiddin Yassin, berkaitan dengan projek Jana Wibawa, bahkan kejutan kepada seluruh Malaysia, di mana menantu Muhyiddin pun yang kini menjadi salah satu yang dicari oleh SPRM, bahkan PDRM pun akan memberi kerjasama. Bukan saja PDRM, SPRM, ini juga melibatkan International Police ataupun Interpol. Nah, bercakap tentang dana 1 bilion ataupun komen salah satu viewers daripada channel ini, adakah Muhyiddin telah pernah menyakau sehingga 1 bilion? Adakah Muhyiddin pernah mengambil ataupun mencuri wang rakyat sehingga 1 bilion? Ataupun terlibat dengan rasuah, melibatkan dana RM 1 bilion? Ataupun ini hanya komen kosong saja, hanya untuk menyerang Muhyiddin. Agak-agak beliau ni bukan penyokong Muhyiddin kot. Jadi apapun saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kalaulah perkara ini benar, kita nak tahulah 1 bilion ini dari mana. Kalau benar Muhyiddin terlibat dengan salah laku melibatkan dana 1 bilion, adakah dengan ini Muhyiddin layak
untuk tidak lagi bertanding, untuk letak jawatan untuk tidak lagi bertanding pada PRU, PRK seterusnya. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda?